Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Nasrullah. Nombor kad matrik saya 03 DET 18F1073. Bagi menyempurnakan final years project pada SEM ini, saya telah mencipta satu projek yang bertajuk Autoresensi Umbrella. Nama penyelia saya ialah Puan Hafifah binti Darus. Autoresensi Umbrella adalah payung automatik yang akan terbuka apabila sensor mengesan kehadiran air hujan. Saya menggunakan konsep mengesan iaitu detect, di mana produk saya ini telah diletakkan dengan sistem pengesan air hujan iaitu rain detector. Apabila air hujan turun dan terkena kepada pad sensor yang telah diletakkan pada payung tersebut, maka litar akan berfungsi dan menggerakkan payung untuk bukanya. Sekiranya sensor pad sudah kering, payung akan tertutup semula serta saya menyediakan reset button untuk menutup payung sekiranya berlaku sebuah kemalangan seperti bekalan elektrik daripada TMBI yang terputus. So, sekiranya bekalan elektrik daripada TMB sudah disambungkan semula, kita boleh menutup payung tersebut dengan secara manual. Sebelum menjalankan projek saya ini, saya mendapati beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat masa kini. Yang pertama, perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan peniaga kedai makan tanpa bumbung sangat bimbang akan pelanggannya yang hendak makan ketika hari hujan. Hal ini kerana mereka sangat bimbang akan pelanggan mereka terkena air hujan apabila sedang makan dengan secara tiba-tibanya hujan turun secara mengejut. Apabila payung digantikan dengan saiz yang lebih besar, ia juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk menjemur baju pada hari hujan ketika tiada anak orang di rumah. Masalah kereta terdedah kerana tiada tempat letak kereta yang mencukupi. Masalah kepada pengusaha makanan kering yang perlu menjemur makanan pada setiap hari seperti pengusaha ikan kering. Saya juga telah mengedarkan beberapa borang soal selidik kepada peniaga-peniaga kedai makan tanpa bumbung untuk mendapatkan analisa tentang projek saya ini. Berdasarkan rajah di bawah, mereka sangat memerlukan payung saya untuk meneruskan kehidupan mereka. Ini kerana payung saya sangat berguna untuk menyelesaikan masalah mereka yang mereka hadapi selama ini. Objektif projek saya ialah mereka bentuk satu model payung berautomatik yang dapat menyelesaikan kepada peniaga kedai makan tanpa bumbung. Hal ini kerana kedai mereka sudah semestinya tiada bumbung. Apabila berlakunya hari hujan secara tiba-tiba, pelanggan yang sedang makan akan kebasahan kerana pekerja-pekerja kedai makan tersebut akan terkejar-kejar masa untuk membuka payung kepada pelanggan-pelanggannya. Apabila adanya payung saya ini, payung akan terbuka sendiri dan pelanggan kedai makan tersebut tidak perlu bersusah payah untuk membuka payung yang sedia ada. Selain itu juga, payung saya juga boleh digunakan untuk melindungi sesuatu benda daripada terkena air hujan. Contohnya, melindungi baju, melindungi makanan yang ingin dijemur seperti ikan kering, melindungi kereta dan sebagainya. Seterusnya, saya menghasilkan satu sistem yang mudah tanpa memerlukan banyak tenaga. Ini gambaran tentang payung saya. Pada sebelah kiri, payung saya dalam keadaan tertutup kerana hujan belum terkena kepada pad sensornya. Dan pada gambaran kedua ialah payung dalam keadaan terbuka. Itu menandakan pad sensor sudah terkena air hujan. Jom sama-sama saksikan video demo daripada saya. Sebelum membuka switch untuk arus lalu ke adapter, sila pastikan pad sensor dalam keadaan yang kering. Apabila switch dibuka, sila pastikan lampu hijau menyala dalam keadaan satu sahaja, lampu Arduino menyala, lampu motor drive menyala. Ambil sedikit air untuk diletakkan ke atas pad sensor. Dan payung akan terbuka dalam masa 21 saat. Apabila payung terbuka, lampu LED hijau akan menyala 2. Lampu ini memberi isyarat air ada di pad sensor. Apabila ingin menutup payung tersebut, pastikan pad sensor dalam keadaan kering. Ambil tisu dan sapukan.
Sekiranya tiba-tiba bekalan arus elektrik daripada TMB terputus, lampu semua terpadam, payung tidak dapat menutup dengan sepenuhnya. Jangan risau, apabila bekalan elektrik TMB sudah disambung semula, lampu mulai menyala semula, kita perlu menekan reset button untuk menutup secara manual. Apabila payung tersebut sudah ditutup, lampu LED hijau hanya menyala satu sahaja. Ini menandakan air pada pad sensor sudah kering. Apabila kita tidak ingin menggunakannya lagi, kita haruslah menutup switchnya semula. Serta, kita boleh menutup payung ini dalam keadaan tutup sepenuhnya. Skop projek saya ialah payung ini dapat digunakan di kedai makan tanpa bumbung. Payung ini juga akan terbuka dan tertutup apabila range sensor modul mengesan kehadiran air hujan. Ya, apabila berlakunya kemalangan seperti bekalan elektrik daripada TMB terputus, reset button boleh digunakan untuk menutup payung secara manual. Saiz payung projek saya yang sebenar berukuran 7 kaki ketinggian dan 2 meter luas keliling. Merupakan perkara penting yang perlu ada untuk menghasilkan sesuatu projek. Setiap komponen mempunyai fungsi tertentu untuk menggerakkan projek tersebut. Contohnya seperti auto range sensor umbrella, sensor merupakan salah satu komponen penting untuk menggerakkan payung tersebut. Auto range sensor module adalah salah satu jenis sensor yang peka terhadap air hujan. Cara kerja daripada sensor air hujan ini adalah ketika sensor terkena air hujan, maka jalur port dan jalur ground terhubung sehingga tidak ada tegangan kerana port langsung terhubung dengan ground. Sensor hujan berfungsi untuk memberikan nilai masukan pada tingkat elektrolysasi air hujan di mana panel sensor hujan akan tersentuh oleh air hujan yang turun. Contoh komponen kedua yang saya gunakan ialah Arduino Nano. Arduino Nano adalah papan berusi ringkas dan mesra roti berdasarkan PenForest Atmega 328. Ia lebih kurang sama dengan fungsi Arduino Uno tetapi dalam pakej yang berbeza. Daripada menggunakan USB standard untuk menyambung ke komputer, ia menggunakan mini USB tapi tanpa pelan kuasa untuk sumber kuasa luaran yang dibina oleh Arduino Uno. Berdasarkan apa yang saya cakap tadi, range sensor modul dan Arduino Nano adalah berkait rapat. Apabila air hujan terkena pada pad sensor akan menghantar isyarat kepada Arduino Nano untuk diberikan isyarat kepada motor. Sekarang saya ingin menerangkan tentang block diagram projek saya. Input dia adalah sensor. Apabila sensor mengesan kehadiran air hujan, dia akan memberi isyarat kepada Arduino Nano untuk melakukan prosesan untuk memberi isyarat kepada lita. Dengan ini, motor driver akan mendapat isyarat untuk memandu payung sama ada naik ataupun turun dengan bantuan motor gear. Okey, sekarang saya ingin menerangkan tentang coding projek saya ini. Pen 12 mewakili button reset, Pen 7 mewakili range sensor, Pen in1 and in2 mewakili motor. Okey, sekarang kita tengok contoh ke bawah. If range sensor equal low, flash stop 0, itu menandakan range sensor dalam keadaan yang kering. Tapi bila flash stop 1 menandakan ada hujan. So, digital write in1 high and into low itu menandakan payung akan terbuka dalam masa 21 saat. Dan seterusnya, if flash stop equal 0 itu menandakan pad sensor sudah kering. Dengan ini, digital write in1 low and into high dengan bermaksud payung akan tertutup dalam masa 22 saat. Seterusnya, digital 12 rate equal low. Dan digital write in 1 low and digital write into high. Itu menandakan payung akan tertutup apabila menggunakan reset button. If digital write 12 equal high, digital write in 1 low and into low. Itu menandakan apabila kita melepaskan reset button, payung tidak akan jadi apa-apa. Okey, ini adalah syaratan alif berdasarkan koding yang saya terangkan tadi.
Sekarang saya ingin menerangkan tentang litar saya. Litar saya dilukis menggunakan software Proteus. Lukisan yang dibuat di dalam perisian Proteus adalah berdasarkan litar projek yang sebenar. Setiap komponen yang dilukis mestilah dimasukkan dengan nilai yang betul. Contoh-contoh komponen yang ada di litar saya ialah 12 volt DC gear motor, range sensor, motor drive, Arduino Nano. Range sensor disambungkan ke kaki 7 Arduino Nano. Dengan ini, Arduino Nano akan mendapat isyarat apabila sensor terkena air hujan. Seterusnya, Arduino Nano akan menghantar isyarat kepada motor drive untuk memandu payung sama ada turun atau naik. Kerana kaki di Arduino Nano disambung dengan kaki motor drive. Lalu, 12 volt DC gear motor akan membantu motor drive untuk membuka atau menutup payung kerana kaki 12 volt DC gear motor bersambung dengan kaki motor drive. Seterusnya, reset button disambung dengan kaki 12 di Arduino Nano. Reset button ini digunakan apabila berlakunya kemalangan seperti terputus bekalan elektrik daripada TMB. Seterusnya, reset button ini dapat menutup semula payung tersebut dengan secara manual. Ini adalah katalog harga. Dalam katalog harga terdapat semua barang-barang yang saya guna serta harga yang saya gunakan dalam menjayakan projek ini. Okey. Ini adalah katalog untuk saiz prototype. Okey, memandangkan saiz prototype saya ni saiz yang kecil, saya menggunakan payung yang kecil yang berharga RM9.9. Dan saya menggunakan motor yang lebih kecil iaitu 12 volt DC gear motor yang berharga RM40. Range sensor modul, reset button, Arduino Nano, motor drive, adapter, terminal block, voltage generator, spray hitam, hot glue, kapasitor, PCB board, 3D printed. Dan harga keseluruhannya ialah RM132.9. Katalog untuk saiz benar, harga keseluruhannya ialah RM346.59. Hal ini kerana dia menggunakan payung yang saiz yang lebih besar yang berharga RM85.90 dan dia mestilah menggunakan motor actuator yang berharga RM198.50. Hal ini kerana dia memerlukan kekuatan yang sangat kuat untuk menarik dan menolak payung. Dan barang-barang yang lain lebih kurang sama dengan harga saiz prototype. Ini adalah milestone saya bagi menjayakan projek 1 serta projek 2. Okey. Setelah menjalankan projek ini, saya mendapati projek ini dapat memberikan manfaat kepada semua pengguna kerana sistem ini lebih murah berbanding sistem yang sedia ada. Komponen-komponen yang digunakan juga adalah komponen yang asas dan biasa digunakan dalam litar-litar elektronik yang lain. Untuk mengatasi kelemahan projek ini, beberapa cadangan yang telah dibuat. Yang pertama, menggunakan bekalan tambahan, contohnya bateri untuk menyokong bekalan kuasa yang sedia ada. Tujuannya supaya sistem ini tidak tergendala sekiranya tiada bekalan kuasa. Yang kedua, menyediakan ruang yang cukup untuk membuat projek ini. Yang ketiga, menggunakan komponen-komponen yang lebih canggih serta tahan lasak. Yang keempat, mereka bentuk litar yang lebih kompetitif, kemas dan teratur dari segi penyusunannya. Berdasarkan daripada projek saya ini, apa yang boleh saya buat kesimpulan ialah kesimpulan yang saya dapati setelah menyempurnakan projek semester akhir ini ialah modul wajib ini telah banyak menyumbangkan banyak faedah, kelebihan dan pengetahuan dari segala aspek seperti dari segi teknikal dan pengurusan yang sudah semestinya berguna kepada individu yang bergelar pelajar. Secara umumnya, semua subjek dan modul yang disediakan bagi kursus ini di Politeknik dapat diaplikasikan dengan sebaik mungkin semasa menjalankan langkah kerja projek ini. Selain itu juga, berdasarkan daripada pemerhatian saya, payung ini sangat diperlukan untuk semua orang terutamanya kepada yang saya target iaitu kepada peniaga-peniaga kedai makan tanpa bumbu. Hal ini kerana projek ini mendapat keputusan yang terbaik. Apabila saya mengedarkan orang saya selidik kepada peniaga tersebut, saya percaya projek ini sangat berguna serta boleh dipasarkan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panel-panel yang terlibat. Akhir kata dari saya, stay at home, stay safe. Thank you.